Berita Carta Akhbar 24 November 2022, Anwar Ibrahim Perdana Menteri ke-10. Akhirnya setelah beberapa tahun penantian, Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri yang ke-10 kan. Nama pun PMX. PMX dengar PM10 macam meh kan, tapi PMX tu. dia macam keluar iPhone X dulu kan, iPhone 10 dulu kan. Tahu tak apa? Gila. So, tanya Luana kan. Sila tanya Luan saya. ni memang orang kata apa? Peminat tegar je. So, what do you think? Apa perasaan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-10? What do you think? Kan kita kan hang parlimen kan hari tu kan, dalam 3-4 hari tanpa Perdana Menteri kan. Yes. Even tak ada Perdana Menteri sementara dan sebagainya lah kan. So waktu tu penantian yang saya rasa macam like kita sedang menanti esok ni raya-raya ke tak, esok ni raya-raya ke tak Sampai tahap macam saya Ke penantian cuti ke tak? Cuti saya tak excited sangat. Saya cuti ni 50-50. Saya tak suka cuti sangat tiba kan. Tapi just nak cakap the feeling of tak ada Perdana Menteri waktu tu rasa macam it's a racing game lah. Kita tak tahu siapa menang sebab masing-masing macam kejap Perdana Menteri, calon Perdana Menteri A ke depan, esoknya dia ke belakang pula. Ada macam-macam isu lah waktu tu dan drama dia best lah. Dan saya ni bukan pengguna Twitter tau. Saya tak pandai guna Twitter. Tapi on that moment saya guna Twitter pula waktu tu kan. Duk cari search hashtag PRU15 and kita nak tengok berita yang mana yang masuk dulu. Sebab kan dekat Twitter kan memang aku kata cepat gila. Dan saya dapat tahu dekat situ. Dan banyaklah hura-hura mengatakan Anwar Ibrahim tak menang lah, menang dan sebagainya. So kita pun tak tahu betul ke tak kan. Tapi saya antara orang yang nampak berita tu daripada sumber yang meyakinkan lah. So saya memang follower tegar lah, tak kisahlah PKR ke UMNO, DAP. Saya memang suka layan dia orang punya ceramah tu semua. So the time je macam Anwar Ibrahim PM ke-10 kan. Waktu ni pukul 1.30 minit 1.30 minit macam tu. Saya cakap, ini betul ke tak ni? Tak apa lah, aku lowkan expectation aku sebab Anwar Ibrahim kan dia ada tendensi untuk ingat tak 2 tahun lepas di mana I have numbers strong and formidable, sekali tak jadi kan. And then bila dia announce je yang dia menang, literally saya rasa macam nak menangis tu. Rekod tak? Malang ni tak rekod. Kalau rekod boleh viral kan. Patut buat ni kan, react video kan. Ada satu video tu, ada seorang ni lah, kaum India seorang ni, dia tak tahu dia berhenti dekat arena mana ke, dia macam nak sujud syukur. Anwar Ibrahim dah menang. Dia macam lawak gila waktu tu. But saya tak sangka lah that day sampai, walaupun dia bukanlah menang atas dia punya coalition yang dia menang lah kan. Betul. Macam tu lah. So Dr. Nazubir, are you surprised seeing him menjadi Perdana Menteri finally? One thing for sure lah, kita kena tahu yang dalam politik ni tak ada benda yang nyata. Okay, itu satu. Yang kedua, I want to say that politician ni dia tak ada prinsip lah. Saya ni saya sendiri kan, saya rasa saya ni adalah antara orang yang memang principle guy. I think Ulwan pun tahu kan, contohnya macam how I run my business for example, ataupun bercakap dengan orang, saya ada prinsip yang memang it's unshakable prinsip. Okay, contohnya macam ada orang nak offer saya buat jual insurance for example, saya tak jual. Ataupun like promote produk yang tak syariah compliant, saya tak promote. I have no issue Anwar jadi Perdana Menteri. Tapi the fact that they need to like bagi kena runding sana and then saya memang seorang yang tak suka. Saya memang akan hilang respect immediately pada orang yang cakap tak serupa bikin. Okay, fair enough. That's me lah. So basically kalau kita tengok kan ceramah-ceramah beliau, betul kan, sebelum PRU kan, kalau ni lah itu memang sembang, memang kau dengar tu memang like betul lah ni. And then selepas PRU, boom, something else happen. Betul. Tapi before anda semua komen cakap, yelah hang parlimen semua bla 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 kan. Ya, saya faham benda tu. Tapi at the end of the day, I'm a guy with principle. Yalah, betul lah tu. Dan saya nak pegang, saya nak jadi orang yang memang berprinsip lah sampai habis. Tak kisahlah kalah ke menang ke, bagi saya benda tu secondary. Ya, betul. Itu yang pertama lah. Yang kedua, I would say Anwar ni, I think rezeki dia lah. Betul? Dia nak jadi PM ni since like forever kot. Forever, puluh tahun. Sejak 1990-an kan, sampai ke sekarang ni finally jadi Perdana Menteri. So to me, what
like tu satu prinsip. Yang kedua, for me I'm a finance guy. Okay, financial person, doktor kewangan. So I want to see how he run the country lah. Yalah, betul sebab sekarang ni dia early to tell lah, sebab dia baru masuk government dah like 4 to 5 month. 3 month ada less than that. November ni November. Baru lagi So December, January, February, 3 bulan. Tak sampai pun 3 bulan lagi. Betul. So like I say, it's too early. Betul. And then I think the big question is, can he maintain selama 5 tahun? Betul. Itu satu benda yang kalau tanya saya tak nak lah government bertukar-tukar ni. Betul, kalau boleh setuju. tukar 5 tahun sekali, okey lah. Tapi kalau setiap 2 tahun tukar, setiap setahun lebih tukar, to me there's a big problem kepada negara kita. So kalau tanya dari pendapat saya personally, saya nak tengok dari sudut pandang ekonomi, dari sudut pandang employment, okay, dari sudut pandang quality of life kita di Malaysia ini. Betul tu. Itu bagi saya lebih utama, sebab saya sebagai rakyat Malaysia, seperti anda semua yang sedang menonton, for us, as long as kita boleh makan, as long as kita boleh hidup, kita ada tempat tinggal, tempat berteduh, kita boleh buat bisnes, tak ada orang kacau, okey lah kan, bayar cukai macam biasa, okey. Doesn't matter lah siapa Perdana Menteri pun kan. Doesn't matter siapa Perdana Menteri. So itu basic necessity yang rakyat perlukan. So saya, kalau luar nampak lah, saya memang tak taksub mana-mana parti. Saya pergi tengok individu tersebut. In fact, saya pernah buat video. Saya cakap kalau nak sokong tu sokong individu. More than party lah. Lepas tu ramai yang kecam lah. Kena kecam habis lah kan. Itu saya lah. Yeah. Kalau nak, anda boleh buat nyatakan pendapat anda sendiri lah. Tapi just nak berborak dengan Dr. Adam lah. Saya kadang lega Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Bukan sebab apa sangat. Ya, dia berkelayakan, dia pandai cakap, dia memang orangnya ilmiah lah. Dah masuk penjara banyak kali. Setiap kali masuk penjara, that's where dia akan tambah ilmu, baca buku dan sebagainya kan. But one thing yang saya lega, now finally kita dah tak ada lagi prophecy who's to become Perdana Menteri lah. Maksudnya benda ni, naratif Anwar Ibrahim nak jadi Perdana Menteri ni, tak silap saya seawal 80-an lagi. Dengar cerita daripada atuk-atuk nenek kita kan. Dia kata memang Anwar Ibrahim memang daripada kecil lagi, daripada dia zaman pemuda lagi memang dia nak jadi Perdana Menteri. So bila dia jadi Perdana Menteri, siapa lagi yang this prophecy to be Perdana Menteri almost non-existent lah. Adalah beberapa orang, tapi macam the fact that narrative tu sudah tak ada means like basically anyone can be a Perdana Menteri and no one give a damn about that. Melegakan saya lah. Sebab tu saya rasa lega kot bila dah jadi Perdana Menteri. And benda tu tak menguntungkan Malaysia pun lah kan. Sebab macam Dr. Ana cakap tadi, yang menguntungkan Malaysia sekiranya pentadbiran dia boleh maintain that level of efficiency, kewangan dan sebagainya lah. A brief, saya nak tanya Dr. Adam Zubir lah, selaku orang yang bermain dengan kewangan. Alright. Setakat Anwar Ibrahim masuk dalam pentadbiran, dia banyak buat benda-benda macam potong gaji menteri dan sebagainya. Secara umumnya, what do you think about that? Saya setuju lah. Oh, you setuju kan? You bukan jadi macam kena spend kan, memang ada. Saya kalau menguntungkan rakyat, saya suka lah kan? Menguntungkan rakyat, saya suka. Saya yakin semua rakyat pun bersetuju dengan saya lah. Sebab satu, kena tahu, menteri ni tugas siapa? Untuk jaga kebajikan kita. Nak jadi politik bukan untuk jadi kaya. Nak jadi kaya buat bisnes. Betul? Setuju? Nak jadi kaya buat bisnes ni saya ni kan? Jadilah kaya. Tapi you nak masuk politik jadi kaya, itu niat you pun dah salah. Okay? Saya suka, saya, okay, so kan saya cakap saya tak ada orang kat Malaysia ni, tak ada siapa-siapa pun yang macam idola saya. Okay? Idola saya, terutamanya dari segi bisnes ataupun dari segi pemerintahan ataupun leadership ni adalah Nabi Muhammad SAW. Okay, bila kita tengok zaman kenabian Nabi sebelum dia jadi Rasul sampai umur 40 tahun. Okay, baginda jadi Rasul sampai 40 tahun, beliau baginda merupakan seorang ahli perniagaan yang sangat-sangat kaya. Betul, setuju. Kan, masa kahwin pada usia 25 tahun. 25 tahun ni kan, boleh bagi dia punya mas kahwin dia kan, ataupun hantaran itu berapa ekor unta tu. Betul. So at that time, like, he was considered as one of the richest man dekat Tanah Arab ketika itu. So dia memang power buat bisnes. And then umur 40 tahun zaman kerasulan. Okay, zaman kerasulan sampai umur 63 tahun. Ni 23 tahun. So kita tengok itulah zaman dia masuk politik. Ya, betul. Setuju. Kan, tengok masuk politik kaya tak? Tak. Ikat perut. Tak ada selai sepinggah rumah kecil. Nak semayang kena tolak betis isteri, faham tak? So point dia apa? Point dia, you nak jadi kaya masuk politik, confirm korup. Betul, setuju. Itu saya boleh jamin. Tapi kalau you masuk politik sebab you nak membela nasib rakyat,
InsyaAllah Allah permudahkan. InsyaAllah. So sebab tu bila saya cakap saya tak ada orang yang saya idolakan kat Malaysia ni, sebab at the end of the day it's like politic play, Betul. So saya cuma doakan that Malaysia akan berkembali ke zaman di mana kita mempunyai ekonomi yang stabil, politik yang stabil. Okay, macam mana negara nak ada ekonomi yang stabil, bermula daripada politik yang stabil terlebih dahulu. Setuju? Itu and not only that lah, I think macam Ulwan cakap, you mentioned something about Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ni, berakhirlah profesi yang kan, betul? Yang like he will be the prime minister bla 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 tu kan. So orang yang jadi Perdana Menteri ni orang-orang lama. Betul? Kalau kita tengok gambar yang dia ambil gambar tahun 80-an tu, itulah Perdana Menteri. So saya nampak this is a good chance ataupun peralihan kepada new generation. Ini yang saya tak sabar-sabar. Saya pun new sama generation juga. Like KJ, Rafizi Ramli lah, Izzah lah, semua all these young people ni. Ini yang kita nak tengok memerintah Malaysia satu hari nanti. Menjadi Perdana Menteri rather than orang yang sama pusing. Zaman saya lukis poster diorang masa saya budak-budak kecil sampai lukis sekarang. siapa? Kan kita kena lukis Perdana Menteri siapa, Tun Dr. Mahathir. Tiba. Yelah zaman zaman tu. Bayangkan zaman tu ridiculous lah. To me it's like ini patutnya kita kena move on lah. Ya betul. Ataupun saya panggil puak-puak ni, cuy, golongan ini sebagai dinosaur tua. Cukup lah. Termasuk saya anggap Dr. Adam Zubir pula, Datuk Seri Anwar Ibrahim pun adalah dinosaur tua lah. Yang mana kita doakan lah pemerintahan beliau ni okey. Bila pemerintahan dia okey, dia akan dapat tempias ke kita lah. Dan dia akan buka peluang-peluang kepada orang lain. Orang baru. Mudah-mudahan lah. Siapa akan jadi Perdana Menteri? Cikgu Luan ke? Dr. Adam Zubir? We'll see. On the next video.